Yes gang, Nissan GT-R R35, kereta yang menjadi idaman ramai boleh dikatakan semua orang nak memiliki GT-R R35 ni. Okey, sedikit sejarah, taklah lama sangat pun. Okey, kereta GT-R R35 ni memulakan production dia pada tahun 2007, and of course di Japan lah asal usulnya Nissan GT-R R35 ini menggunakan enjin VR38DE TT 3.8 liter twin turbocharged V6, just pure awesomeness. Tapi untuk video hari ni aku bukan nak cerita pasal history kereta yang sangatlah gempak ni, tapi aku nak cerita tentang kos penjagaan untuk korang menjaga, kos untuk menjaga sebiji GT-R R35 ni. Assalamualaikum semua, bersama aku lagi sekali, MDA Legacy. Okey, hari ini, untuk video konten hari ini, aku nak share sedikit dengan korang tentang kos penjagaan sebiji kereta, sebuah kereta yang dinamakan Nissan GT-R R35. Okey, sebelum aku start tu, info-info yang aku bakal share dengan korang ni adalah hasil daripada research aku sendiri, dan juga aku bertanya kepada aku tanya member aku yang murah rezekinya, yang dapat memiliki sebuah kereta ni, GT-R R35 ni. Aku tanya diorang, aku buat research sikit, and kalau ada info yang salah ataupun ada benda yang kurang ataupun ada benda yang terlebih-lebih pula aku cakap, okay, korang boleh tegur aku lah kat komen kat bawah tu. And also kepada yang belum subscribe, boleh subscribe dulu lah, tekan butang subscribe tu dulu. Okay, korang baru tengok video sampai habis. Now, first kali aku nak cerita tentang harga dulu kereta ni. Harga untuk korang beli, beli sebiji kereta ni. Okay, market price sekarang tak silap aku, kalau yang 2010 ke bawah, 2009 ke 2008, 2010 yang ke bawah, harga dia around 200 ke 250 ribu. Okay, 200 ke 250 ribu untuk yang 2010 ke bawah. Katakanlah korang rasa macam tak nak lah yang lama-lama, korang nak yang atas sikit. Okay, kalau start from 2015 and above, yang yang production dia 2015 and above, okay, harga dia sekarang korang boleh dapat dalam 450 ke 500 ribu, lebih kurang macam tu lah. So siapa yang rasa macam dia mampu tu, bolehlah angkat satu. Kalau rasa macam lagi best kan, boleh bawa aku jalan-jalan, datang je rumah aku, pick up aku, pergi jalan-jalan. Alright, sekarang korang dah tahu pasal harga, the actual price of the car. Sekarang aku nak cerita sedikit tentang dia punya kos penjagaan pula kereta ni. Now, apa yang aku nak cerita dekat korang ni hanyalah kos untuk servis dan juga kos untuk tukar certain parts wear and tear. Okay, kalau parts-parts yang lain tu aku tak sure sebab aku tak tanya, tapi ni aku tahulah. So service and also bahagian wear and tear aku nak cerita hari ni. And aku tak masuk bab modification GT-R R35 ni sebab first kali aku tak ada experience, of course, and also aku tak ada ilmu pasal benda ni. And yang aku tahu, member aku yang pakai pun dia cuma ada packages je, performance packages je, lagi tinggi package lagi mahal, lagi power kereta kau, and so on. But hari ni hanyalah servis dan juga barang wear and tear. Alright, first off, bab servis. Macam biasa, yang penting korang kenalah jaga engine oil. Tak kisahlah apa-apa jenis kereta pun. Nak lagi kereta yang jenis GT-R R35 ni, dia dah kategori supercar. So korang kenalah check dia punya engine oil. Ia adalah sangat penting Untuk kereta R35 ni, dia pakai engine oil sebanyak 5.5 liter. Okay, setiap penukaran tu korang kena masukkan 5.5 liter minyak enjin. Unless korang ada pakai aftermarket oil pan yang lagi besar. Okay, kalau itu lagi tambahlah dia punya volume minyak tu. But ini cerita standardnya. Standardnya 5.5 liter. Now bergantung juga kepada jenis minyak yang korang pakai. And most people yang aku kenal yang pakai R35, and also aku buat research sikit, diorang gemar memakai minyak enjin berjenama Motul.
Motul 300V. Okay, so kalau korang pakai minyak jenis Motul 300V ni, lengkap dia punya package tukar minyak, dia punya harga dalam 900 ke 900 setengah berserta upah. Yang seterusnya, transmission service. Transmission ya Allah. Transmission service ni termasuklah penukaran minyak transmission, front differential punya oil, rear differential punya oil. Okay, dia dua minyak yang beza minyak gearbox dengan minyak differential. Okay, kalau transmission oil, kereta ni pakai around 10 liters of transmission oil. Dalam forum yang aku tengok, diorang kata kalau tukar transmission oil ni kena actually bagi dia overflow sikit. Aku tak sure kenapa, but diorang kata kena bagi minyak tu overflow sikit. So 10 liters is what you need untuk tukar transmission oil dia. Front and rear differential pula dalam 3 liter. Okay, front and rear differential 3 liter. So with that, aku totalkan cost untuk transmission service ni, termasuk penukaran transmission oil, front differential oil dan juga rear differential oil. Total untuk transmission service ni adalah dalam 2,500 ke 2,700 berserta upah. Okay, itu bahagian servis. Okay, servis bulanan korang yang korang perlu kena check kalau korang pakai kereta GTR T5 ni ataupun plan nak beli GTR T5 ni. Minyak adalah penting, minyak enjin dan juga minyak segala jenis transmission oil semualah. Seterusnya pula aku nak masuk ke bahagian wear and tear punya parts. Benda yang pertama, wear and tear, of course, spark plug. Benda ni, spark plug ni adalah satu komponen yang penting untuk kereta. Apa-apa jenis kereta pun, nak lagi kereta jenis macam R35 ni, always check your spark plugs untuk memastikan current dalam kereta korang tu sentiasa stabil. And of course, kalau dah pakai kereta macam ni, tolonglah cari barang yang original sahaja. Sebab kalau korang pakai benda yang counterfeit ataupun grade A, nescaya sakitlah nanti korang nak menahan dia punya kerosakan tu. So, harga spark plug untuk Gojira ni dia bergantung kepada brand. Aku ambil contoh brand HKS ataupun NGK HKS atau NGK yang original punya. Harga untuk one set, which is total of 6 spark plugs, okay, sebab V6 tu pakai 6 spark plug. Harga barang dia dalam lingkungan 750 ke rapat RM850, tak termasuk upah. Now, barang wear and tear yang kedua, iaitu brake pads. Kalau dah namanya kereta laju, mustahil lah korang tak ada sekali-sekala tu gian nak melenjan ke apa kan. So, bila korang dah melenjan, of course korang ada pakai banyak brake. Depends lah, kalau korang main kat highway, make sure highway kosong jangan nyelit. Kalau main kat highway mungkin tak banyak sangat pakai brake, but kalau jalan yang berliku-liku ke contohnya, korang akan banyak pakai brake, and brake pads korang akan lagi cepat haus. Okay, so sekarang kita cerita front punya brake pads dulu. Kalau GTR R35 ni, dia punya original brake pads from factory dia pakai jenis Brembo. So korang boleh bayangkan lah dia punya harga brake pads tu bro dia macam mana. Okay, itu salah satu persediaan yang korang kena ingat bila pakai GTR R35 ni. Bukan setakat brake pad, tapi komponen yang lain pun boleh tahan mahal lah. So make sure korang dah ready, physical, mental dan juga kewangan untuk memiliki GTR R35 ni. Okay, front brake pads. Kalau korang nak tukar yang original, yang Brembo juga, dia punya harga barang around 2,500, 2,600 lebih kurang macam tu lah, termasuk upah tukar. Kalau aftermarket punya brand selain Brembo, okay, contohnya korang macam tak nak pakai Brembo, nak pakai macam contohnya brand Endless. Okay, kalau brand Endless, harga dia tak jauh pun sebenarnya, beza dalam 2,200 ke 2,300. And also same goes to the rear brake pads. Dia punya options ada banyak juga. Korang nak original ke, korang nak aftermarket punya price ke, harga dia pun sama juga. And of course, bila korang dah banyak pakai brakes, bukan setakat brake pad korang je korang kena tukar lambat laun, tetapi korang punya brake disc pun kena tukar juga. Brake disc ataupun brake rotors. Brand yang aku tahu termasuk Brembo, of course, Endless and also AP Racing. Harga harga brake disc dia boleh tahan sawan juga. Okay, untuk front dengan rear punya brake disc korang ready lah around
11 ke 15 ribu bergantung kepada brand yang korang pakai. Okay, bila dah settle bab brake pula, sekarang aku nak masuk bahagian tayar. Harga untuk penukaran tayar ni adalah sangat subjektif sebab ia bergantung kepada jenis-jenis tayar dan juga jenis-jenis driving situation korang. But since sekarang ni aku cakap pasal standard untuk kegunaan harian ataupun 3-4 hari seminggu korang bawa kereta ni, okay, aku nak cerita pasal tayar daily yang sesuai untuk RT35 Okay, kita ambil contoh tayar yang pakai untuk daily drive. And then bear in mind, kereta ni asalnya datang dengan rim 20 inci. So, tayar untuk rim 20 inci tak berapa nak murah. Tak berapa nak murah. Tapi tak semahal tayar performance untuk 20 inci lah. Kita pakai yang daily driven punya tayar. Aku ambil contoh Michelin Pilot Sport 4. Aku pilih tayar ni bukan sebab aku pernah pakai, tapi bila aku buat review tayar dalam internet ni, aku tengok ramai yang suka pakai Michelin Pilot Sport 4 ni, ataupun pendek je Michelin PS4. Okay, bukan setakat kereta GTR yang banyak guna. Aku tengok banyak-banyak lagi kereta high performance yang pakai. Contohnya Porsche pun banyak pakai juga. Porsche itu lah. Untuk 20 inci harga tayar Michelin PS4 ni boleh cecah sampai ke harga 1,200 ke 1,500 satu biji. 1,200 ke 1,500 untuk satu biji Michelin PS4 size 20. So, korang kali dengan 4, sebab ada 4 tayar, korang kali dengan 4 harga tu, sekali dengan upah pasang, sekali dengan alignment semua, kau kena kira sendiri lah. And then seterusnya yang aku tahu yang menjadi bualan orang-orang yang pakai GTR RT5 ni adalah dia punya flywheel housing, atau nama lain dia bell housing. Of course, lama kelamaan komponen transmission ni pun akan minta ampun lah, sebab once korang dah pakai RT5, susah untuk korang menahan nafsu untuk menekan. And benda ni adalah satu wear and tear parts yang agak popular. Simptom flywheel housing ataupun bell housing ni rosak adalah ada bunyi rattling sound dekat bawah, bunyi macam cakap ada macam bunyi benda bergetar dekat bawah kat bahagian enjin tu kan. Okay, itu adalah simptom dia. Tapi yang penting, bila ada bunyi apa-apa pun kat kereta, bawa pergi bengkel dulu and make sure diorang pinpoint apa sebenarnya masalah kereta tu. And then bila diorang dah cakap yang okay boss, flywheel housing you, bell housing you dah kena tukar dah. So, bila dah jadi macam tu, korang pergi dekat cashier bengkel tu. Cashier tu dia akan tekan dekat mesin kad tu 10,000 and then korang swipe lah kad korang ataupun korang tap korang punya kad. Settle masalah. So, penukaran flywheel housing ni adalah 10,000 termasuk upah. Alright, settle situ. Lepas ni pula. Sekarang ni suspension set pula. Aku nak cerita pasal dia punya suspension set ni. Kereta korang jenis yang mahal macam mana pun, of course akan jahanam juga at a certain time. Nak lagi dikerjakan di jalan-jalan dekat Malaysia ni, so benda tu lagilah cepat dia run up. Disebabkan GTR RT35 ni ada satu sistem yang dipanggil Damptronic dekat dia punya suspension tu. Seeloknya korang belilah yang original suspension set yang original, sebab benda ni yang menyerap segala hentakan daripada jalan yang ditransfer dekat korang punya kereta. So eloklah pakai yang original. Nak lagi pakai kereta yang berat macam ni, kereta yang laju macam ni. Or kalau korang nak cari yang bukan original, maksud aku dia still original but bukan factory punya. So kalau korang nak opt to aftermarket punya brand, korang boleh cari brand nama Litchfield. Tak kisahlah korang nak tukar yang brand asal ataupun korang nak tukar aftermarket brand je, Litchfield yang aku recommend tu, korang kenalah ready untuk satu set suspension dalam 25 ke 30 ribu untuk suspension set dia sahaja. Now, last kali, okay, sebab tak banyak pun yang aku cerita pun. Aku cerita benda yang selalu aku dengar and also yang aku nampak dekat dalam internet. Okay, last kali, ini adalah sangat-sangat membuatkan aku terkejut.
transmission unit dia. Bab ni yang paling gerun sekali, tak kisahlah orang yang belum ada GTR R35 ataupun yang sudah memiliki. Yang lah miliki tu lagilah gerun dengar transmission unit. Contoh problem macam gearbox ni selalunya solenoid lah, dia punya linkage lah problem. Okay, dia punya transmission ni kadang-kadang rasa macam overstress sebab mungkin nasib ataupun mungkin tak dijaga. So kalau jaga harap-harap okey lah, tapi kalau jenis yang selalu nak melenjan ni kena berhati-hati sikit lah. Gearbox yang dia pakai pula 6-speed dual clutch system. So apa-apa barang yang berkenaan dual clutch system 6-speed ni memang mahal lah. Okay, memang sangat mahal. Tapi ini aku tak beritahu harga nak tukar part by part sebab itu aku kena consult dekat specialist dulu ataupun tuner yang dah familiar dengan R35 ni. Sekarang ni aku nak cerita pasal the total cost untuk rebuild the whole gearbox terus. Sebab ini harga dia aku ada tanya dengan seorang member aku, dia owner bengkel and dia pakai R35. Dia kata untuk rebuild sebiji gearbox R35 ni, korang dah ready ke belum? Harga dia total untuk rebuild gearbox GTR R35 ni, korang kena sediakan duit around 45 ke 60 ribu untuk rebuild gearbox dia saja. 45 ke 60 ribu. Kau bayangkan kau bayangkan satu hari kau kena bawa sadar tepi highway, bawa pergi bengkel, cakap lama ini gearbox kena buat balik. Okay, bayangkan. Alright, so lepas dengar aku punya bebelan ni, ada tak korang rasa was-was nak beli R35? Tak apa, jangan risau. Aku berharap dan aku berdoa yang orang-orang yang tengok video ni dan juga orang-orang yang lain akan lebih dari mampu untuk membeli dan menjaga sebuah GTR R35 ni. Mudah-mudahan. Mana tahu rezeki korang kan. Rezeki tak pernah salah alamat. Mana tahu tiba-tiba tu hari nanti korang beli sebiji kereta tu and korang cakap kat diri sendiri, tak sangka aku dapat beli kereta ni, tak sangka aku dapat memiliki kereta ni setelah sekian lama. Tak mustahil, asalkan usaha tu kena ada and jangan putus asa. Thank you guys for watching and aku harap korang enjoy video ni. Aku harap korang mendapat ilmu yang baru seperti mana aku mendapat ilmu yang baru untuk buat video ni. And of course, jangan lupa like, jangan lupa komen, jangan lupa share video ni, dan kepada yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Ada butang subscribe kat bawah tu. Korang just tinggal nak tekan je. Please, tekan je. Itu saja untuk video kali ini. Aku akan jumpa korang dalam video yang seterusnya. Assalamualaikum.